Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatibu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa qawluhu sini. Wa qawluhu latifun min asma'ihi ta'ala bil ijma'. Wal lutfu ar-ra'fatu war-rifqu. وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. فائدة. قال السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام وهي يا لطيفا فوق كل لطيف ألطف بي في أموري كلها كما أحب رضني في دنياي وآخرتي. وقوله خبير من أسمائه تعالى أيضا بالإجماع أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم وبمواضع حوائجهم وما تخفيه صدورهم. وإذ أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة لنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود فنقول إن الله تعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته فعم أن نفع به فقل من متعلم إلا ويقرأه أولا إما بحفظ أو بمطالعة. وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى. جعل الله تعالى قراره الجنة وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفعل ذلك بنا وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. فلما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور والشرط مقدم طبعا. Di sini ada salah cetak sini kena tambah situ faqaddima wad'an. Kita tengok pada nuskha yang lain okey. Wasyartu muqaddamun tab'an. Ini ditambah di sini faqaddima wad'an. Faqaddima wad'an. Bada al-musannifu biha faqala. Alhamdulillah, insya-Allah lah pada hari ini kita akan habisnya baca muqaddim. Jadi ada 35 siri ya. Untuk baca muqaddimah dia. Subhanallah. Dia banyaklah faedah-faedah yang kita dapat dengan membaca muqaddimah dia berbanding dengan orang yang tidak baca muqaddimah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita nak masuk bab at-tahar. Jadi saya akan datang masuk dalam bab at-tahar. Ramai orang bila dia nak belajar, nak tunggu bila nak masuk taharah ni, bila nak masuk taharah. Nanti masuk taharah ni bila nak masuk sembahyang ni, bila nak masuk sembahyang, bila nak masuk as-salah, bila nak masuk as-salah. Jadi jadi tak ke mana lah jawab ni. Tak apalah, orang panggil langkah 1000 batu itu ya bermula dengan langkah yang pertama. Alhamdulillah kita sudah melalui langkah yang pertama dan kita sudah langkah ke 35 pada hari ini ya. Insya-Allah sampailah tempat yang kita kehendaki itu dengan kehendak daripada Allah Taala dan taufik daripada. Wa qawluhu latifun. Latif. Kat mana latif itu? Iaitu ada doa di dalam pengakhiran daripada muqaddimah musannif, iaitu Asy-Syaikh Abi Syuja' rahimahullahu taala. Mana tengok dalam matan dia itu? Fa ajabtuhu ila dhalika طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Dan bahawa aku menyambut, maknanya aku menyambut akan permintaan orang itu, maknanya aku nak tunaikan dia dengan mengharapkan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan Allah Ta'ala memberi taufik supaya mendapat supaya diberi diberi petunjuk kepada yang benar, kepada pendapat yang betul. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu jadi oleh kerana dia berharap apa? Berharap mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala dan berharap Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang betul kepada beliau itu, maka kenapa dia mengharap kepada Allah Ta'ala itu? Sebabnya innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala ma yasha'u qadirun. Allah Ta'ala itu di atas apa yang dia kehendaki adalah sangat berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak beri tunjuk pada dia, nak beri petunjuk, maka Allah Ta'ala berkuasa memberi tunjuk pada dia. Allah Ta'ala nak tunjukkan kebenaran, pendapat yang lebih tepat, maka Allah Ta'ala beri kepada dia. Allah Ta'ala adalah maha berkuasa. Jadi dia minta dengan Allah. Betul juga Allah Ta'ala boleh memberi balasan di akhirat. Maka dia minta dengan Allah lah. Dia tak minta dengan yang lain. Allah Ta'ala di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Walaupun susah untuk buat satu matan yang menepati semua sekali, mengikut kehendak yang orang minta tadi dan betul dengan hakikat ilmu. Tapi Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi aku minta dengan Allah Ta'ala, tidak pelik minta dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu, di atas setiap yang dia kehendaki itu maha berkuasa. Maka aku minta dengan dia. Wa bi'ibadi, dan Allah Ta'ala itu dengan hamba-hambanya itu adalah latifun khabir. Di sini ada latifun khabir. Allah Ta'ala itu dengan hamba-hambanya adalah latif lagi khabir. Maka Allah Ta'ala itu maha mengetahui sangat apa hajat keperluan aku. Allah Ta'ala ini maha memelihara. Allah Ta'ala ini maha memberi taufik. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah pada aku taufik. Allah Ta'ala latif, dia boleh beri taufik. Allah Ta'ala mengetahui kekurangan aku ini, maka Allah Ta'ala boleh cukup. Maka dia sebut kelebihan Allah Ta'ala. Dari segi makna dhimni yang dipanggil, dari segi makna tersiratnya pula ialah bila sebut Allah Ta'ala itu latifun dan khabir, maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi al-lutfu kepada orang panggil pengarang dia lah, iaitu Syekh Abi Syuja'. Dia mengakhiri kita panggil muqaddimahnya dengan doa yang begitu dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya, tentang diri. Ini kata Syekh Asy-Syirbini, wa qawluhu latifun,
Dan kata nama ni Allah Ta'ala itu Latif wa bi ibadihi Latif, Allah Ta'ala itu Latif. Latif itu min asma'ihi ta'ala bil ijma'. Adalah daripada nama-nama Allah Ta'ala secara ijma'. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ni tauqifi, ya, dipanggil tauqifi daripada Allah Ta'ala. Nama kerana kita tak boleh reka lah nama ni, ya. Nama ni Allah Ta'ala beritahu ini nama dia. Jadi nama Allah Ta'ala ni adalah khilaf dia, masyhurnya dia adalah tauqifi. Maka nama-nama Allah. Jadi Latif itu satu sifat, tapi sifat itu sudah diangkat sehingga taraf nama. Dah jadi satu nama, bukan dah jadi sifat dia saja. Asalnya Latif, maknanya kita biasa yang lembut, yang lemah lembut. Lemah lembut. Bila yang lemah lembut tadi, maka itu adalah sifat, tapi dah jadi nama. Itu ada perbahasan yang panjang oleh Al-Imam Al-Ghazali, di antara pada nama ni al-ismu wal musamma, dengan antara nama dengan benda yang dinamakan. Kemudian benda yang dinamakan itu kadang-kadang sifat, tapi sifat tu dah naik taraf sehingga menjadi nama. Yang kuat sekali lah nama. Sifat ni boleh ada, dia boleh hilang. Nama ni ada kekal. Nama dah jadi isim. Itu dia. Yang ada perbahasan panjang lah. Boleh tengok dalam kitab dia lah, yang syarah nama ni, nama-nama Allah Ta'ala. Jadi Latifun min asma'i ta'ala bil ijma'. Jadi ada juga yang tidak ijma', ada juga yang disebut 99 tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus. Tapi ada yang sebutlah hadis yang berasingan pun ada juga, macam Al-Mannan. Al-Mannan itu sebutlah hadis yang lain, tidak ada dalam bilang apa nama ni 99. Bila yang ni disebut Latifun ada dalam Quran. Wal lutfu wal lutfu. Jadi kalau orang nama Al-Latif itu sifat Allah Ta'ala, panggil Abdul Latif, hamba pada Tuhan yang Latif. Wal-lutfu ar-ra'fatu war-rifqu. Makna orang panggil al-lutfu itu ialah ar-ra'fah, maknanya berlembut. War-rifqu maknanya pun lembut. Bahasa Melayu maknanya lembut. Ra'fah ni maknanya bergaluh, itu bahasa Terengganu. Ar-ra'fah, ar-rifqu maknanya dengan lemah lembut. Jadi setengah ulama kata ar-ra'fatu makna syadidur rahmah, maknanya sangat-sangat rahmah, sangat-sangat memberi rahmat. Warifqu adamul unuf, maknanya tidak kasar, tidak kasar. Maknanya Allah Ta'ala lembut saja, kita tarik nyawa macam lembut. Allah Ta'ala ni adalah sangat penyayang, itu maknanya. Itu makna ar-ra'fatu war-rifqu. Jadi adalah sangat rauf. Ar-ra'fah maknanya sangat pelembut, beralus, dia kata. Warifqu, dan tidak kasar. Tidak kasar maknanya lembut. Wa huwa minallahi ta'ala. Ini makna dah takwil lah maknanya. Bila pada manusia tadi boleh pakai latif, dia pun latif. Boleh manusia. Jadi nama-nama Allah Ta'ala yang boleh kita pakai, dia yang tak boleh. Contoh macam Mutakabbir, Jabbar, itu tak boleh pada makhluk. Ar-Rahman tidak boleh pada makhluk. Ada yang boleh pada makhluk pun ada juga. Macam Latif ini boleh pada makhluk. Rahim boleh pada makhluk. Rahman tak boleh. Rahim boleh pada makhluk. Tapi Rahim pada Allah Ta'ala dengan Rahim pada makhluk ada beza. Latif Allah Ta'ala dengan Latif pada makhluk itu ada beza. Walaupun ada juga makhluk yang bersifat Latif, ada juga Allah Ta'ala pun bersifat Latif. Ada beza. Maka kata dia wa huwa minallahi ta'ala. Kalau latif itu sebut Allah Ta'ala itu yang maha pelembut, itu maknanya ialah at-taufiqu wal ismatu. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi taufik. Taufik wal ismah. Ismah maknanya terpelihara. Bi ay yakhluqa qudratat ta'ati fil 'abdi, bahawa dengan Allah Ta'ala itu menciptakan kekuatan untuk berlaku taat kepada hamba. Ini kita dah bahas dulu tentang makna taufik, iaitu Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada hamba untuk melakukan kebajikan. Contohnya kita nak belajar,
niat kita begitu, kehendak kita nak pergilah belajar. Maka Allah Ta'ala beri kita sampai ke tempat belajar, berjumpa dengan tu boleh bertemu dengan kitab dia apa semua sekali. Maka itu makna Allah Ta'ala beri taufik. Kita nak qiyamul lail, niat kita begitu, kehendak kita begitu, maka Allah Ta'ala beri taufik. Dikejutkan kita di tengah malam tadi. Boleh kita bangun, sihat kita dan seumpamanya sehingga kita boleh menunaikan ibadat tadi. Itu dipanggil Allah Ta'ala memberi taufik, iaitu mencipta kekuatan pada hamba itu untuk melakukan taat. Jadi kalau pergi bahas Usuluddin panjang lagi lah. Apakah makna taufik itu? Adakah dia satu makhluk ataupun dia itu amrun iktibari saja? Kebanyakan ulama menyatakan dia amrun iktibari, amrun iktibari. Jadi itu makna taufik. Wal ismah, ismah ni maknanya terpelihara, terpelihara daripada dosa lah. Jadi dia kata latif ini Allah Ta'ala yang beri taufik untuk melakukan taat dan juga memelihara daripada dosa. Memelihara daripada dosa Allah Ta'ala tadi. Oleh kerana itulah dia dipuji Allah Ta'ala itu latif. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang memberi taufik. Jadi makna pelembut itu dengan Allah Ta'ala itu mengasihi, mengasihani gitu, ya. Jadi kasihan pada kita sehingga dia beri taufik pada kita. Kehendak kita tadi untuk berlaku taat tidak boleh kita, tak boleh, tak mampu kita. Maka Allah Ta'ala dengan taufik, Allah Ta'ala beri taufik. Kita nak menjauhkan diri daripada maksiat, maka Allah Ta'ala beri dipanggil ismah. Ni ismah makna maksum tadi lah, terpelihara daripada dosa. Maka kata para ulama, bolehkah kita minta maksum daripada Allah Ta'ala? Ini bahas lagi lah. Kerana yang maksum itu ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan juga para malaikatnya ini maksum, terpelihara daripada dosa. Ini tidak akan berlaku dosa. Jadi adakah kita pun terpelihara daripada dosa, al-ismat itu? Maka jawabnya ialah pada sisi Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, maka mereka itu maksum dari segi berlaku betul. Realiti ini memang dia maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Adapun kita dari segi waqi'nya, dari segi realitinya, kadang-kadang terpelihara dan kadang-kadang tidak terpelihara. Tetapi minta untuk terpelihara daripada dosa itu boleh. Tapi adakah akan jadi maksum seperti Nabi? Maka tidak akan jadi maksum. Nabi itu hakikatnya, realitinya ya berlaku maksum betul. Adapun kita minta dengan Allah Ta'ala supaya terpelihara daripada dosa, maka itu tidak benar. Maka dia minta dengan Allah Ta'ala, innahu latifun, innahu bi'ibadihi latifun khabir. Latif, Allah Ta'ala itu yang menciptakan, Allah Ta'ala lah yang memberi taufik, memberi kekuatan untuk melakukan taat. Allah Ta'ala juga memberi ismah, iaitu memberi kekuatan untuk menjauhkan diri daripada dosa. Maka aku minta dengan dia lah nak tunjuk jalan ni untuk membuat matan dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang meminta tadi. Faidatun, faidah. Jadi macam bahasa Melayu juga faidah ni. Kadang-kadang dipanggil istitrad. Istitrad maknanya bukan pada tempat dia ni. Cerita ni adalah cerita berkaitan alang-alang sebut tentang latif ni. Jadi dia sebutlah cerita sikit tentang latif. Cerita sikit, tambahan lagi. Kita kata istitrad, boleh kata tambahan. Maklumat tambahan, faedah. Maklumat tambahan. Maknanya bukanlah tak ada kaitan tu, ada juga kaitan dia. Bila dah bahas tentang tentang latif tadi, ya. Qala As-Suhaili, al-Imam As-Suhaili. As-Suhaili, As-Suhaili ni yang syarah kitab Ibn Hisham, kitab sirah, mukhtasar sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham tu adalah mukhtasar pada sirah Ibn Ishaq. Sirah Ibn Ishaq itu dah hilang, tak jumpa. Maka kitab sirah yang paling yang paling lama, kalau kita panggil kitab kuning, kitab lama, kitab kuning yang paling lama dalam sirah ialah kitab Ibn Hisham. Sirah tu Ibn Hisham yang merupakan
mukhtasar daripada sirah Ibn Ishaq. Jadi Al-Imam As-Suhaili dia mensyarahkan. Dia orang Sepanyol, Andalus. Suhaili ni, Suhail itu nama kampung, satu kampung di Sepanyol, di Spain, satu kampung di sana. Maka dinisbahkan dia kepada As-Suhaili. Nama dia tak ingat. Nama dia tak ingat. Imam As-Suhaili. Tak silap saya, Abul Qasim itu apa nama ni, dia punya kunyah. Qala al-Imam As-Suhaili, masyhurnya Imam As-Suhaili ni, lamma ja'a al-Bashir ila Yaqub, maka apabila datang yang memberi berita gembira kepada Nabi Yaqub, al-Bashir, orang yang bawa berita gembira kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Yaqub baca baris atas, kerana Yaqub adalah mamnu' min as-sarfi lil alamiyah, nama kerana dia itu nama dalam bahasa Ajam, lil alamiyah wal ajamiyah, kerana dia itu nama dalam bahasa Ajam, iaitu bahasa Ibrani yang lebih pada 3 huruf. Jadi tak ada Yaqubun, tak ada lah. Yaqubun, ada Yaqub, ada Yaquba, tak ada Yaqubi, itu mamnu' min as-sarf. Jadi kisahnya apabila Nabi Yusuf AS dicolek, Nabi Yusuf cuba dibunuh oleh adik-beradik dia, semua sekali panjanglah kisah Nabi Yusuf AS itu. Akhirnya dia menjadi pembesar, menjadi menteri. Jadi ayah dia sampai buta kerana rindulah, kasih kepada Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yaqub ni tahulah Nabi Yusuf tak mati lagi, Allah Ta'ala memberitahu dia dah merupakan Nabi, bukan Nabi lagi Rasul. Maka dia mengetahui daripada Allah Ta'ala, tapi tidak boleh berjumpa. Tidak boleh berjumpa, maka kesedihannya adalah sangat tinggi. Kisah sedih. Jadi bila dah Nabi Yusuf AS bertemu dengan adik-beradik dia dalam di Mesir itu, akhirnya kisah yang panjang itu, akhirnya dia nak balik dah, nak beritahulah cerita, walaupun asalnya dia menyamar lah, itu bukan Yusuf, seolah-olah dia tak tahu siapa Yusuf. Dia menyamar lah, tidak mendedahkan diri dia sebagai Nabi Yusuf. Bila dia mendedahkan diri dia, maka dia hantarlah wakil Al-Bashir kepada Nabi Yaqub yang sedih tiap-tiap hari sebut tentang Nabi Yusuf AS. Maka diberi baju ni, diberi baju. Diberi baju ni, itu Al-Bashir. Jadi bila sampai pada Bashir, sampai pada Nabi, pada nama ni Nabi Yaqub, masa dia bertolak tu Nabi Yaqub dah rasa, aku ada bau Nabi Yusuf AS. Itulah ibu bapa dengan anak-anak itu kadang-kadang ada tanda-tanda yang tak boleh difaham oleh akal. Adalah Allah Ta'ala beri itu, kadang-kadang tak faham isyarat-isyarat itu, kadang-kadang tak faham. Susah nak susah ibu bapa kadang-kadang terasa, walaupun tidak tahu keadaan yang sebenar, gembira dan seumpamanya, kadang-kadang diberi tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala beri pada Nabi Yusuf alaihi Nabi Yaqub alaihi salam, dan pada hak Nabi Yaqub itu dipanggil mukjizat. Baik. Jadi nak bawa berita gembira lah bahawa Nabi Yusuf masih hidup lagi, dan dia panggil semua keluarga dia pergi ke Mesir, pergi ke Mesir. Jadi kisahnya bila datang Bashir itu, siapa Bashir itu? Siapa wakil itu? Jadi ni ada perbahasan ulama-ulama tafsir lah. Tafsir masyhurnya dia adalah Yahuda, Yahuda yang ditinggal di tanah balik. Jumpa Nabi Yaqub kerana dia malu sangat. Kerana Bunyamin pun tak jumpa juga. Maka bila Bashir ini, yakni Yahuda bin Yaqub ini balik berjumpa dengan Nabi Yaqub dan bawa berita gembira ini. Itu berita yang menggembirakan. Bawa yang ni baju. Bila bagi baju itu fartadda basira, maka buta Nabi Yaqub tadi sampai baik, elok. Jadi nampak semula. Butanya itu sudah tidak buta. Atahul bisyarata.
nama ni a'tahu fil bisyarati kalimatin. Maka Nabi Yaqub memberikan kepadanya kerana bawa berita gembira tadi suka sangat. Bila kita dapat satu benda yang gembira, maka nak bagilah terima kasih ni kepada orang yang tukang bawa tadi. Dia bagi apa? Dia tak bagi hadiah yang bentuk fizikal ni lah. Dia beli apa? A'tahu kalimatin. Berikan satu doa. Kalimatin, beberapa kalimah yang mustajab. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Di sini kalimatin. A'tahu kalimatin. Jadi ni kalimatin ni jadi maf'ul bih yang kedua lah. A'tahu tu maf'ul bih yang pertama. Jadi diberi kalimatin bermakna diberikan doa. Apa doa itu? Yarwiha, dan dia meriwayatkan kalimah ini, yakni doa ini daripada abihi, daripada ayahnya Yaqub ibnu Ishaq. Ayahnya Ishaq, Nabi Ishaq. An jaddihi, daripada datuknya. Datuknya ialah Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Ibnu Ibrahim daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keturunannya nabi-nabi semua sekali. Jadi Nabi Yusuf tinggilah kedudukannya. Dia adalah merupakan ayah dia pun Nabi Yusuf. Dia Nabi, ayah dia Nabi, datuknya Nabi, dan datuknya lagi pun Nabi. Itu tinggi sangat, mulia sangat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ni doa ni daripada Nabi Yaqub, daripada Nabi Ishaq, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ni maknanya besar kan? Satu hadiah yang sangat besar lah hadiah doa ini. Wahia, kalimat itu ialah ya latifan fauqa kulli latifin. Ya latifan fauqa kulli latifin ultuf bi fi umuri kulliha kama uhib. Wahai Tuhan yang latif, wahai Tuhan yang latif, mengatasi segala orang lain yang latif, mengatasi segala makhluk yang latif. Allah Ta'ala tu latif. Ada juga makhluk yang latif, tetapi Allah Ta'ala ni yang latifan, fauqa kulli latifin, yang latif, yang maha mengasihani, yang maha pelembut hamba-hambanya, yang memberikan anugerah taufik. Kalau Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala yang memberi taufik. Manusia tak boleh beri taufik. Tapi dia boleh berlembut dengan kita, bolehlah. Mengasihani kita, bolehlah. Menolong kita, bolehlah. Allah Ta'ala ni boleh semua sekali. Boleh semua sekali. Dia boleh tolong kita macam-macam sehinggalah pada tahap memberi taufik dan juga memberi ismah tadi. Wahai Tuhan yang latif. Setengah makna latif ni kata para ulama maknanya sama macam khabir. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maha mengetahui macam mana? Yang dalam-dalam, yang detail. Setengah kata khabir makna lebih luas. Setengah kata latif makna yang lebih mendalam. Khabir makna maha mengetahui luas. Latif makna mendalam, yang halus-halus. Yang halus semua sekali diketahuinya. Tapi kita ambil yang atas lah, seperti yang disebut tadi, itu at-taufiq wal ismatu. Ya latifan, wahai Tuhan yang latif, mengatasi segala latif. Ultuf bi fi umuri kulliha, berikanlah kepada aku akan al-lutfa. Ultuf maknanya lembutkanlah dengan aku, lembutkanlah dengan aku. Kalau kita kata baca dengan taufik tadi, berilah pada aku akan taufik, berikanlah aku akan ismah. Itu dia. Makna kesihanilah aku, janganlah berkasar dengan aku. Janganlah engkau keras dengan aku, janganlah engkau murka dengan aku, janganlah engkau makna berlembutlah dengan aku. Ultuf bi, berlembutlah dengan aku ya Allah, fi umuri kulliha. Jangan jadikan aku ini orang yang fasik. Itu maknanya. Jangan jadikan aku ini walaupun banyak dosa, segera engkau balas. Berilah aku peluang untuk bertaubat. Itu maknanya. Ultuf bi,
yang susah-susah aku nak buat itu, maka cara berilah pada aku yang kesenangan. Itu maknanya ringankan. Jadi susah nak tafsir, nak orang panggil terjemah satu perkataan tu susah. Makna dia tu banyak. Ultuf bi. Jadi kalau terjemah umum je kita kata lembutkanlah dengan aku. Berlembutlah dengan aku di dalam urusanku semua sekali. Berlembutlah denganku. Kadang tak faham lah bahasa Melayu. Berlembutlah aku. Maknanya kasihanilah aku. Kalau kata kasihan begitu macam irham. Tapi kerana kita dah faham maksud keseluruhan tadi, maka boleh faham maksud dia. Ultuf bi. Maka berlembutlah aku di dalam semua urusanku kuliah semua sekali kama uhibbu, sebagaimana yang aku kehendaki. Sebagaimana yang aku kehendaki. Maka lembutkanlah sampailah hajat aku itu sebagaimana yang aku kehendaki. Waraddini, dan jadikanlah aku redha. Radha tafa'ala radhi. Jadi buanglah huruf ya itu kerana fa'il amal di sini ialah majzum, kita kata mabniyun ala hadfi harfil illah dari sini raddini. Huruf ni nun tu nun lil wiqayah. Yang huruf ya itu maf'ulun bih. Fa'il mana? Fa'il dia dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta raddini. Engkau redakanlah, engkau jadikanlah aku ini redha fi dunyaya, di dalam urusan duniaku, wa akhirati, dan urusan akhirat. Jadi ini doa yang Nabi Yaqub ajar kepada Yahuda kerana gembira. Maka diberi satu ilmu rahsia ilmu yang tinggi. Jadi kita pun bolehlah amalkan. Ya latifan fawqa kulli latifin utuf bi fi umuri kulliha kama uhib waraddini fi dunyaya wa akhirati mustajab. Ini doa daripada Nabi Yaqub. Kata Imam As-Suhaili. Kemudian tengok dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib. Hasyiah Al-Bujairimi. Hasyiah Bujairimi ni dia banyak ulama ada dalam dia, bukan Bujairimi ni, dia mengumpul saja daripada yang Tok Guru dia tulis tu lah. Jadi dia sebut kata Imam Al-Ujhuri. Imam Al-Ujhuri nyatakan kalau orang ada masalah baca doa ini 13 kali. 13 kali maka mudah-mudahan hilanglah masalah ni, sampailah hajat. Tapi orang kita ni tanya pula, mana dalil dia Ustaz? Mana dalil dia? Mana dalil baca 13 kali tu, mana yang baca 13 tu dapat kat mana 13? Kalau kita terima ni maknanya kita kata ini daripada sanad dia kepada sampai pada Nabi Yaqub sampai pada Nabi Ibrahim. Mana sanad yang celah-celah ni baca lagi lah. Susah juga. Tanya begitu susah juga. Jadi kita ambil asalnya. Asalnya berdoa ni boleh. Semua sekali boleh. Itu boleh berdoa. Asal jangan doa minta putus silaturahim, minta permusuhan dengan orang. Itu jangan doa begitu. Doa yang baik-baik boleh. Doa minta dengan nama Allah Ta'ala boleh lah, minta dengan nama Allah Ta'ala. Orang ni minta ayyam tad'u dengan mana-mana dengan nama ni, mintalah dengan nama Allah Ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala. Sebutlah mana-mana nama pun tak apa, ni boleh lah. Boleh. Maka bolehlah baca doa ni, tak ada masalah. Dia ada bercanggah dengan syarak, tak bersalah. Ya latifan fawqa kulli latifin utfi. Kau ringankanlah, mudahkanlah urusanku semua sekali sebagaimana yang aku kehendaki. Allah berikanlah aku ni redha dalam urusan duniaku dan urusan akhiratku. Baca 13 kali kata ujung-ujung. Ni yang orang panggil mujarrad tajribah. Tajribah asli daripada pengalaman. Pengalaman. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ilham baca berapa kali. Dia baca 10 kali dia tak dapat. Dia baca 7 kali dia tak dapat. Dia baca 13 kali dia dapat. Kemudian dia baca lagi 13 kali dia dapat. Dia baca lagi 13 kali dia dapat. Itu dia kata mujarrad. Bukan dalil. Mana dalil? Mana dalil? Itu nak tahu hukum dia, nak tahu hukum dia. Inilah hikmah dia panggil hikmah dia. Itu beramal kita itu kerana
ada apa nama ni, kata Imam Al-Ujuri, kita tak nak beramal tak apa, kita kata nak baca sekali pun tak apa. Ni orang yang belajar dari syifatnya, cerita Haruddin, Dr. Haruddin, Allah Ta'ala. Kita kalau nak buat ni, doa ni kita kena pakai mangkuk yang berwarna putih. Mangkuk warna putih yang kita tulis lah. Mangkuk tu kena warna putih. Kau orang tanya, Ustaz boleh tak mangkuk tak warna putih? Boleh tak pakai mangkuk lain? Tak pakai warna putih, warna merah, warna biru. Jadi susah nak jawab tu, susah. Nak kata dalil berwarna putih tu susah. Cuma dari segi beramalnya ialah bila pakai yang warna putih tadi, lebih mujarab. Lebih mujarab. Kesannya lebih mujarab. Itu. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala semua sekali. Ini usaha saja. Doa ni pun usaha juga. Usaha. Jadi susah juga. Sekarang ni semua orang nak dalil. Dalil. Orang tanya Haruddin rahimahullah ta'ala, Syekhuna Dr. Haruddin. Dia kata kalau kita belajar ilmu perubatan ni, bagilah pada saya pengeras dia. Pengeras dia sekurang-kurangnya 3 benda yang tajam. 3 benda yang tajam. Pisau ke, gunting ke, keris ke, apa yang tajam. Benda yang tajam. Bagi 3. Kalau tak ada sangat pun bagilah jarum yang tajam pun tak apalah. Kalau tak ada sangat pisau mesin tu, pisau yang posen satu tu, itu pun tak apalah. Pisau cukur pun tak apalah, bagi yang tajam. Jadi yang ni apa dalil dia? Dia kata yang ni pun tanya dalil juga. Dia kata yang lain tu dah banyak dah minta dalil. Yang ni yang ni tak payah bagi dalil lah. Allah alam lah. Itu dari segi apa nama ni, bukan mesti begitu. Bukan mesti. Jadi apa nama ni, dia minta dari segi pengamalan dia. Yang mujarabnya ialah bagilah hadiah pada tok guru dia. Bagi hadiah. Bagi hadiah tak apa. Tok guru dah bagi ilmu dia. Memang kita tak nak bagi. Boleh beramal lah. Tak apa, beramal dengan yang dia ajar tu Quran Sunnah. Sekali ada. So juga orang tanya setiap benda ni tanya dalil. Tanya dalil. Asalnya umumnya harus sekali. Yang itu dia. Asal dia harus. Bukan makna bila tak ada dalil, tak ada hadis, makna tak boleh buat. Bukan makna begitu. Itu tak faham fiqh. Dan ini pun samalah. Ya latifan fawqa kulli latifin. Nak bacalah 13 kali. Kata Imam Al-Juhuri. Dan kata As-Suhaili, ini daripada As-Suhaili. Dia dapat kawan, dia ada lah. Dia cari sumber dia tapi tak bagi tahu lah di sini. Tak bagi tahu di sini. Kemudian kita nak hukum dia. Ini bukan panggil. Nak buat hukum dengan dia. Ini bukan. Nak buat hukum dengan dia. Kita ambil umum lah. Berdoa maka boleh. Wa qawluhu khabirun. Panjang lah pula ini. Tak apalah. Kita habiskan hari ini. Tak apalah, panjang sikit. Okay. Qawluhu khabirun min asma'ihi ta'ala aydan bil ijma' khabir. Ay huwa alimun bi ibadihi bi af'alihim wa aqwalihim. Bahawa dia Tuhan yang mengetahui. Mengetahui mana-mana bi af'alihim, dengan segala perbuatannya dan segala perkataannya, wa bi mawadhi'i hawaijihim. Mawadhi' ini dia mamnu' min as-sarfi asalnya, wazan mafa'il. Tapi bila jadi mudhaf maka hilang. Dia tak jadi, tak beramal dengan mamnu' min as-sarfi, hilang dia punya fungsi mamnu' min as-sarfi. Dia jadi biasa saja. Jadi biasa saja. Jadi bi mawadhi', bi mawadhi', bukan bi mawadhi'a lah. Kerana dia adalah mudhaf. Dengan tempat-tempat hawaijihim, dengan tempat-tempat hajat mereka itu. Allah Ta'ala mengetahui tempat hajat. Mana hajat. Wa ma tukhfihi suduruhum. Dan apa yang disembunyikan oleh suduruhum. Suduru tu jadi fa'il.
apa yang disembunyikan oleh dada mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Sebut dada maksudnya dalam hati mereka. Itulah. Itu maknanya khabir. Khabir ni mengetahui yang dalam, yang luar, yang semua sekali, mengetahui luas. Latif pun setengah pada makna begitu juga. Jadi setengah ulama kata khabir lebih luas, setengah kata latif lebih mendalam. Lebih mendalam. Khabir. Maknanya maha mengetahui. Maha mengetahui juga alim. Tapi alim pun ada juga. Tapi alim maha mengetahui juga. Khabir mengetahui sehingga sedetail-detail. Tapi alim maknanya ada perbezaan di segi situ. Itu boleh tengok sebab bila disebut sekali itu maknanya ada sedikit perbezaan. Oleh kerana itu dalam mentafsirkan nama-nama Allah Ta'ala, dalam mensyarahkan nama-nama Allah Ta'ala itu dirujuk pada pendapat-pendapat ulama tadi adalah perbezaan pendapat. Masyhurnya kitab Imam Al-Ghazali. Masyhurnya kitab Imam Al-Ghazali tentang mensyarahkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ada juga kitab-kitab yang lain seperti Imam Al-Qurtubi pun ada. Imam Al-Qurtubi. Syekh Ar-Rusila. Syekh Abdul Hadi Awang, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Syekh Abdul Hadi Awang pun dia ada tulis dalam kitab dia, iaitu Beriman kepada Allah. Dia syarahkan. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala pun ada juga mensyarahkan dalam kitab. Ini syarah yang pendek-pendek. Syarah yang pendek-pendek. Okey. Khabirun. Habislah. Orang panggil muqaddimah musannif rahimahullah ta'ala. Maka di sini tambah sikit lagi. Dan nak habis dah perbincangan tentang muqaddimah ini, maka kata Syekh Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala, wa idza anhayna al-kalam bihamdillah ta'ala ala ma qasadnahu min alfazil khutbah linadhkur tarafan min mahasini hadzal kitab. Bila dah kami menyelesaikan al-kalam, percakapan, maknanya syarah dari sini, dengan dan bila kami dah selesai dah percakapan apa, alama qasadnahu min alfazil khutbah, daripada lafaz-lafaz muqaddimah khutbah kepada penama musannif, alhamdulillah ta'ala, dalam keadaan memuji Allah Ta'ala, dalam keadaan bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nabi kita dah habis dah bicara tentang apa? Tentang muqaddimah Habis Syuja' ini. Bila dah habis begitu, alang-alang dah begitu, linadhkur, maka mahulah kami sebutkan. Linadhkur tarafan min mahasini hadzal kitab. Mahulah kami sebutkan. Maka menyebutlah oleh kami, linadhkur sebahagian daripada keelokan kitab ini, qabla syuru' fil maqsud. Kita baca ringkas saja nak habis. Sebelum daripada kita mula, qabla syuru', sebelum daripada kita masuk kepada maksud. Maksud ni apa ni maksud? Maksud ni nak pergi pada kitab fiqh lah. Maksudnya fiqh mazhab Syafi'i lah, itu maksudnya. Tapi ni muqaddimah dia. Baru muqaddimah ni tak masuk maksud lagi. Maksud nak pergi pada fiqh. Saya tak baca fiqh lagi ni. Fiqh orang tak bermula lagi bab. Jadi sebelum pada kita masuk pada nak syarah pada yang fiqh betul dia itu, maka kita dah habis alang-alang dah habis muqaddimah musannaf ini, maka kami sebutkan di sini. Naqul, kami kata. Makna kami itu ialah Syekh Khatib al-Mu'azzim li nafsi. Inna Allah Ta'ala qad alima min mu'allifihi khalusa niyatihi fa'amma an-naf'a bihi. Fa'amma an-naf'a bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengetahui daripada muallifnya, yakni musannifnya, iaitu Syekh Abi Syuja' tadi, khulusan niyati, akan ikhlas niat. Niyatahu al-khalisah. Khulusah tentang orang panggil murninya niat. Maknanya niat yang ikhlas tadi. Fa'amman naf'a bihi.
Kadang-kadang amma ni dia lazim. Amma maka Allah Ta'ala mengumumkan an-naf'a manfaat dengannya, manfaat dengan matan. Allah Ta'ala dah tahu dia tu ikhlas. Maka bila ikhlas tadi dia jadi ada barakah. Ada barakah. Ada barakah. Barakah itu maknanya bertambah-tambah kebajikan. Maka dibuat itu lebih daripada hasrat. Sampai pada kita ni pun baca Allah Ta'ala luaskan manfaat dengan matan dia tadi. Maka bila matan dia itu ilmu yang dibeli manfaat dengannya, maka sampai dalam kubur dapat manfaat walaupun dia telah pun mati meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala tahu ikhlas. Itulah penting ikhlas. Ikhlas. Bila ada ikhlas tadi, maka Allah Ta'ala tambahkan. Ini tambah nikmat kan. Maka Allah Ta'ala umumkan manfaat dengannya. Umum macam mana? Maknanya semua orang dapat. Faqalla min muta'allimin, maka sedikit saja daripada orang yang belajar itu illa wa yaqra'uhu. Faqalla min muta'allimin, maka alangkah maka sedikit saja daripada maknanya tidak, maknanya faqalla ni susah nak kata. Faqalla min muta'allimin, maknanya tidak ada sedikit pun, maknanya daripada orang yang belajar itu, maknanya ramai lah, nak kata maknanya ramai. Faqalla min muta'allimin, maknanya hampir tidak ada orang. Faqalla min muta'allimin, maknanya hampir kullu muta'allimin illa wa yaqra'uhu, melainkan semua orang yang belajar fiqh tadi semuanya membacanya awalan. Semuanya membaca matan Abi Syuja' tadi awalan. Mula-mula dia belajar fiqh, mula-mula belajar ialah matan Abi Syuja', imma bihifzi, sama ada menghafal, atau bimutala'atin, ataupun dengan membaca dia. Jadi matan Abi Syuja' ni orang hafal dia, ataupun baca dia peringkat permulaan, peringkat kanak-kanak, ngajar tahap ni, peringkat yang lebih tinggi, ditambah sikit lagi, peringkat lebih tinggi lagi, tambah lagi, tinggi lagi, tambah lagi. Waqad i'tana bi syarhihi katsirun min al-ulama, dan sudah mengambil perhatian dengan mensyarahkannya oleh katsirun min al-ulama, oleh ramai di kalangan ulama. Ramai ulama yang ambil cakna, ambil berat tentang matan ini, lalu mereka ambil cakna itu dengan cara macam mana? Dengan mensyarahkan. Syarah itu ada syarah yang nipis, ada syarah yang lebih tebal, ada syarah yang lebih tebal dan lebih tebal. Ini kitab kita ni syarah lah. Salah satu daripada syarah dia kan. Ulama-ulama ambil berat. Kalau kita tulis matan saya ni, saya tulis matan, saya kira sebenarnya tak ada orang nak syarah, tak ada penting. Tapi ni matan Abi Syuja', tengok orang cantik. Susunan dia semua sekali, semua orang nak buka syarah. Yang ni pun rasa aku pun nak syarah juga. Yang ni pun rasa aku pun nak syarah juga. Kerana rasa sesuai. Itu ini maknanya ada barakah pada. Fa fi dzalika dalalatun ala annahu kana minal ulama'il amilin. Itu menjadi tanda kepada bahawa dia adalah merupakan di kalangan ulama yang beramal dengan ilmunya. Al-qasidin bi ilmihim wajh Allah Ta'ala, yang mengharapkan dengan ilmu mereka itu akan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Taala, maknanya mengharapkan keredaan Allah Taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu pada kitab Syekh Al-Khatib ni pun syarah dia pun dibaca sampai zaman sekarang. Ini baca dicetak, ada cetak elektronik, ada macam-macam cetak dibaca, kita membaca dia. Jadi dia pun dapat berkat jugalah. Berkat pula, berlapik pula dengan berkat daripada Syekh Abi Syuja'. Jadi dua kali berkat. Kita pula syarah. Harap berkat jugalah kita punya syarah di dalam YouTube ni, sampailah kita dah mati pun ada orang baca lagi lah. Untuk setakat hari ni nampak tak ramai lah orang yang ikuti kelas kita ni. Tak ramai lah, ada 10, ada 12 orang saja nampak. Tapi kita harap mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah keberkatan itu, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Allah
Kita yang mengajar, kita yang belajar semua sekali kenalah ikhlas pada Allah Ta'ala. Tapi ini jelas pada kitab ni sendiri ni adalah penuh dengan keberkatan. Kita nak tumpanglah berkat dia, berkat apa nama ni, keberkatan yang Allah Ta'ala turun pada Syekh Abi Syuja', Allah Ta'ala turun pada Syekh Al-Khatib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun turun berkat juga kepada yang tukang mengajar dalam YouTube ni dalam bahasa Melayu. Ja'alallahu ta'ala qararahu al-jannah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tempat kekalnya di dalam syurga. Tempat kekal Syekh Abi Syuja'. Kita pun berdoa juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tempat kekal ya bagi Syekh Al-Khatib pun dalam syurga. Wa ja'alahu fi a'la illiyin, dan menjadikannya jadikan dia itu fi a'la illiyin, di tempat illiyin yang paling tinggi. Illiyin adalah bahasan ulama tafsir tentang illiyin di langit ni. Ma'alladhi, bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan nikmat ke atas mereka itu, iaitu di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan itu para salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga yang paling tinggi kedudukannya di illiyin bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, syuhada, dan para salihin. Wa fa'ala dhalika bina, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat begitu juga dhalikal mazkur, iaitu membuat begitu juga, menjadikan tempat, menjadikan apa namanya, bina dengan kita. Allah Ta'ala buat begitu juga kepada kita, itu menempatkan kita dalam syurga bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, bersama dengan Syekh Al-Khatib, bersama dengan Syekh apa namanya Abi Syuja'. Wa biwalidaina, Allah Ta'ala buat begitu juga dengan ibu bapa kita. Biwalidina, macam biwalidina dengan ibu-ibu bapa kita. Kalau biwalidaina dengan dua ibu bapa kita, itu sedangkan kita bukan dua ibu bapa ni, ramai mak ayah. Kita mak ayah lain-lain sekali ni ya. Biwalidina wa masyaikhina, dan guru-guru kami. Ini baca dia, kita tak baca masyaikhina. Ini kata apa nama ni, dari segi bahasa Arabnya ialah tak boleh tukar dari ya di sini, mesti kena hamzah di sini. Dengan hamzah di sini. Masyaikhina, masyaikhina. Tak boleh masyaikhina. Ini perbahasan panjang ni. Perbahasan panjang dalam terutama sekali yang menekankan sangat tentang masyaikhina ni ialah Syekh ahli hadis ni, nama dia. Ahli ini Syekh baru saja meninggal dunia. Allah tak datang nama dia. Yang tulis, yang syarah pada kitab kitab apa nama ni, Ar-Raf'u wa Takwin, Ar-Raf'u wa Takwin lil Imam Al-Lafnawi. Dia itu syarah. Apa nama dia? Subhanallah. Allah, muka dia nampak sangat muka dia. Rahimahullah Ta'ala. Tak nama Syirbini. Tak datang nama dia. Syekh apa subhanallah. Tak apalah. Jadi kata dia ialah masyaikhina. Tak boleh masyaikhina. Dan dia bawa kitab-kitab apa nama ni, dalam kitab-kitab bahasa yang banyak menunjukkan tak boleh ditukar jadi ya di sini ya. Ini baca masyaikhina. Masyaikhina. Biwalidina wa masyaikhina wa muhibbina. Muhibbina asalnya muhibbina. Yang dia jadi mudhaf, buang satu huruf nun. Tak boleh jadi muhibbina. Muhibbina. Dan Allah Ta'ala buat begitu juga kepada setiap orang yang mengasihi kita semua. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak adalah kekuatan dalam upaya untuk apa nama ni, untuk la haula, untuk orang panggil untuk meninggalkan tidak meninggalkan maksiat, wala quwwata, yang tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billahi, melainkan bergantung kepada Allah al-aliyyi, yang maha tinggi, lagi al-azim, lagi maha agung. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Nama habis, maknanya dia puji tentang musannif. Dia memuji tentang musannif rahimahullahu ta'ala. Lapang ikhlas itu tak dapat dilihat. Tak dapat dilihat. Kasar, tapi tanda-tanda ni Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala tunjukkan. Ini dah Allah Ta'ala tunjuk. Tanda dia berkat dia. Berlebihan itu menunjukkan ikhlas pada niat. Ikhlas pada niat. ولما كانت الصلاة أفضل العبادة. ولما menjadi lama, mana jawab lama tadi? Jawab di bawah tu. Bada'al musannifu biha. Faqala. Dan di tengah dia banyak jumlah mu'taridah lah. Allah Akbar. Syekh apa namanya? Subhanallah. Dah tua ni, begitulah. Ni kadang-kadang hilang Allah Ta'ala pelihara lah. Allah. Allah Ta'ala pelihara. Namanya Syekh. Tak apalah, kita sebut semula lah namanya. Syekh pun orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Karyanya banyak. Yang memberi manfaat. Subhanallah. Ahli hadis. Duduk di zaman moden. Tapi seperti ahli hadis orang zaman dahulu. Itu salaf as-salih yang terdahulu. Ini yang ulama yang membetulkan masyayikhina. Masyayikhina. Nama dia saya tak datang hari ini. Nantilah kita beritahu dalam kuliah yang akan datang. Maka tatkala adalah sembahyang itu merupakan seafdal ibadah. Ini ada pembahasan mana ibadat afdal. Ini umum diambil. Sembahyang itu seafdal ibadah. Ba'dal iman, selepas daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Wa min a'zami syurutiha at-taharatu. Dan antara syarat yang paling besar ialah bersuci. Bersuci itu syarat yang paling besar. Semayang yang paling ibadat paling utama, tapi syarat bagi nak semayang tadi yang paling utama sekali, paling besar sekali ialah bersuci. Ini bersuci ni besar sangat. Kalau kiblat salah sekali, kadang-kadang boleh meninggalkan menghadap kiblat walaupun dia syarat. Tapi bersuci tadi kalau tak ada air dia mesti dengan turab. Kalau tak ada dengan turab, faqidut tahurain namanya. Bila dah bila dah faqidut at-tahurain, bila dah tak ada dua air dan juga tanah tadi, maka kena qada lah. Itu besarnya syarat at-tahar. Syarat lain boleh ditimbang lagi. Ada lagi pembahasan. Miftahus salati at-tuhuru. Oleh qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan tambah lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu kepada sembahyang itu ialah bersuci. Bersuci adalah pintu, seolah-olah sembahyang tu macam rumah, macam rumah. Jadi nak masuk dia untuk menyelesaikan sembahyang tadi, nak masuk dalam pintu dia ialah bersuci. Katanya pentingnya bersuci syarat. Wasyartu muqaddamun tab'an. Tadi kita betulkan dah dulu faqaddima wad'an. Dan syarat itu didahulukan dari segi perbuatannya. Faqaddima wad'an, maka dari segi tulisan pun kita dahulukan syarat. Di syarat ni semayang maka kena betul syarat ni. Di syarat ni ada yang sebelum, ada yang kena berterusan. Syarat tu apa? Syarat itu ma yalzam min adamihi al-adam, ma yalzam min adami al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Syarat itu ialah benda yang kalau tidak ada dia maka dikira tidak ada. Syarat itu contoh syarat semayang. Syarat semayang ialah bersuci. Jadi kalau tidak ada bersuci kira tak adalah semayang. Wala yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Tapi kalau ada orang panggil bersuci, ada wuduk, tidak mesti ada semayang. Boleh ada semayang, boleh tak semayang. Bukan adanya itu mesti wujud semayang kan. Tapi kalau dia tidak ada, maka semayang kira tak ada. Itu maknanya, itu syarat. Jadi syarat ini kadang-kadang ada yang terdahulu, kebanyakan syarat terdahulu lah. Kadang-kadang berterusan. Jadi kerana dari segi perbuatan semayang tadi,
maka kita dahulukan syarat dia. Belum ada semayang tadi kena bersuci dahulu. Bersuci dahulu itu maknanya syarat itu kena selesai dahulu lah, baru boleh masuk takbir tadi ya. Nak mulakan semayang dengan rukun. Maka syarat itu didahulukan. Maka dari segi tulisan muntaba'an, maka benda-benda kita tulis, kita panggil susunan dia pun, susunan Syekh Syuja' pun ikut susunan itulah, mula dengan syarat dahulu. Sebab syarat buat dululah semayang ya. Syarat dulu. Ada setengah ulama mula dengan semayang dulu. Kerana dia lah yang besar sekali ya. Macam kitab apa? Qurrat Fathul Mu'in ya. Itu mula dengan semayang. Di tengah tu dia pun baru masuk syarat. Ini mula dengan air terus. Mula dengan air. Bada al-musannifu biha. Mulakan oleh musannif dengan bab taharah tadi. Faqala, maka kata dia al-musannifu rahimahullahu ta'ala kitabut taharah. Ini sampai di situ. Alhamdulillah. Allahumma. Jadi alhamdulillah kita muqaddimah lama tunggu muqaddimah habis ni. Hari ni panjang sikit ya. Panjang sikit tak apalah. Kerana dia akhir pada muqaddimah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Allahumma fa'na bil ilmi wa zayyinna bil ilmi, jammilna bil afiyah, akrimna bit taqwa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.